Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Rentas Kampung sambil menelisik kabar kembali lagi pada minggu ini bersama saya Sufian Adanan. Okey, ke mana kampung yang kita ni akan tinjau pada episod kali ini? Padi menghijau di hujung bendang. Burung dijerat lari terlepas. Rentas kampung datang bertandang. Merisik kabar di Kampung Lumapas. Pada episod kali ini, kami akan membawa bis kita ke Kampung Lumapas yang terletak di Mukim Lumapas, daerah Brunei dan Muara. Mesti bis kita yang menonton siaran pada masa ini tertanya-tanya, apa saja tarikan yang ada di Kampung Lumapas ni? Jadinya, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dalam rancangan Rentas Kampung sambil merisik kabar di Kampung Lumapas yang terletak di daerah Brunei dan Muara. Kampung Lumapas terletak di Mukim Lumapas, daerah Brunei Muara dan dibahagikan kepada dua kampung iaitu Kampung Lumapas A dan Kampung Lumapas B yang terletak kira-kira 25 km dari Bandar Seri Begawan. Kampung ini boleh dikunjungi dengan menggunakan kenderaan melalui Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha yang menghubungkan Kampung Lumapas dan Bandar Seri Begawan ataupun melalui Jalan Junjungan Limau Manis. Kampung Lumapas A mengandungi 5 buah kampung kecil iaitu Kampung Buang Tengkurong, Kampung Pancur, Kampung Kilugus, Kampung Lumapas dan Perumahan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati. Sementara Kampung Lumapas B mempunyai beberapa kawasan seperti Sempadan, Lubak, Pulau Menengah, Sungai Besar, Jalan Perupuk, Jalan Kecil Pawas, Membarong, Jalan Membarong Merapau, Jalan Kilugus dan Jalan Baru. Keramaian keseluruhan penduduk Kampung Lumapas A lebih kurang 3,695 orang dan 2,653 orang bagi penduduk Kampung Lumapas B yang terdiri daripada bangsa Melayu dan bangsa lain. Untuk edisi Rentas Kampung pada episod kali ini, kami akan merisik kabar ke Kampung Lumapas B bersama Tuan Haji Muhammad Ali bin Tanjung, pemangku Ketua Kampung Lumapas B. Alhamdulillah, di Lumapas B ni ada beberapa kemudahan asas yang diberikan seperti jalan raya, bekalan elektrik, air dan juga lain-lain. Jalan raya di Kampung Lumapas pada ketika dahulu hanya jalan tanah. Pada tahun 1980-an, pihak kerajaan telah menaikkan taraf dengan membangunkan kemudahan jalan raya yang dibina dengan menggunakan simen dan asfalt. Setakat ini infrastruktur yang telah disediakan oleh kerajaan seperti jalan raya ada yang sudah dinaik taraf, seperti bekalan air, api elektrik telah pun dibekalkan sejak bertahun-tahun yang dulu. Ini termasuklah pembesaran sungai-sungai yang ada, pembersihan saliran yang mana dahulunya kawasan sini ni tidak dibersihkan saliran-saliran, malah sekarang alhamdulillah pihak kerajaan telah membersihkan dan menyediakan tempat-tempat saliran untuk menangani isu kebanjiran di kawasan Kampung Lumapas B. Seperti kampung-kampung yang lain, Kampung Lumapas B juga disediakan kemudahan-kemudahan seperti masjid, sekolah-sekolah, pos polis 1 dan pos polis 2 yang mengawal sempadan antara Brunei dan Malaysia. Produk kampung yang telah dihasilkan oleh ahli-ahli Biro Wanita melalui Majlis Perundingan Kampung ada satu produk iaitu produk tat nanas. Di samping itu juga saya telah memberikan peluang kepada penduduk kampung untuk menghasilkan produk mereka sendiri seperti baulu. Dalam tahun yang kebelakangan ini, ahli-ahli jawatankuasa Taman Redah Bukit Menangis telah membuka satu tapak untuk tarikan kepada orang ramai yang berada di kawasan Jalan Kecil Pawas, iaitu Taman Redah Bukit Menangis. Alhamdulillah, sejak pengawasan kejiran kampung ini ditubuhkan, sehingga kini
pengawasan kejiranan kampung Lumapas B begitu aktif mengawal dan membuat rondaan di tempat-tempat strategik yang selalunya digunakan untuk aktiviti yang tidak bermoral dan untuk menghalang daripada orang-orang kampung untuk mengadakan aktiviti tersebut. Harapan saya kepada penduduk kampung agar bekerjasama dalam membangun kampung ini untuk tarikan kepada orang ramai, bukan saja di negara Brunei Darussalam, malah daripada luar negeri, untuk hadir dan datang sendiri ke kampung Lumapas B dengan mengadakan aktiviti-aktiviti, membuka lebih banyak lagi taman-taman riadah untuk dikunjungi. Sebenarnya taman riadah ini bukan sahaja digunakan untuk aktiviti hiking, malah ianya boleh digunakan tempat riadah keluarga dengan melihat kawasan-kawasan taman ini seperti kehijauan yang ada semula jadi, seperti buah-buahan, tanaman liar yang belum pernah didapati di kawasan-kawasan lain. Saya ingin menjemput para penyelidik dan mahasiswa untuk hadir atau menyaksikan sendiri kawasan taman riadah ini untuk membuat penyelidikan seperti tanaman-tanaman dan herba yang terdapat di kawasan taman riadah ini. Kepada peminat-peminat sejarah, saya ingin menjemput untuk membuat kajian dan penyelidikan mengenai sejarah yang terdapat di kawasan Taman Riadah Bukit Menangis ini. Misi pertama kami ialah melawat kilang pembuatan kuih tradisi Ketani iaitu Kuih Bahulu yang terletak di Jalan Junjungan Kampung Lumapas B. Seorang ibu suri rumah tangga, Babu Sakinah, mempunyai kemahiran membuat kuih tradisional Brunei dari jenis kuih kering iaitu Kuih Bahulu, dan Babu Sakinah mempelajari cara-cara membuat kuih bahulu adalah dari kakak kandung beliau semasa berusia lebih kurang dalam 7 tahun. Memandangkan kuih bahulu Babu Sakinah ini merupakan produk kampung yang sangat popular, saya berkesempatan untuk membuat tinjauan di dalam kilang pembuatan bahulu yang terletak di simpang nombor 240 Kampung Lumapas B. Saya dijemput mesra oleh Babu Sakinah dan anak beliau untuk menyaksikan proses pembuatan bahulu. Dengan menggunakan mesin untuk menggaul adunan bahan-bahan asas, ianya hanya mengambil masa dalam 15 minit. Sementara itu, acuan hendaklah dipanaskan lebih dahulu sebelum menumpahkan adunan kuih ke dalam acuan. Resepi yang dikongsikan kepada kami sangat mudah untuk diperolehi dan merupakan bahan-bahan asas yang perlu ada di dalam rumah, antaranya ialah telur, gula, pencalam dan tepung. Setelah adunan siap digaul, barulah dimasukkan ke dalam acuan yang telah dipanaskan selama 15 minit tadi sebelum dimasukkan di dalam oven untuk dibakar selama 15 minit lagi. Setelah kuih bahulu masak, kami pun berkesempatan untuk merasainya. Kata orang, fresh from the oven. Dan rasanya sangat lembut dan sebiji bahulu yang besar pasti akan memuaskan hati pelanggan. Harga untuk 8 biji kuih bahulu hanyalah RM1. Perusahaan yang Babu usahakan dari tahun 2019 masih kekal sehingga sekarang kerana hasil perniagaan yang cukup menguntungkan bagi Babu dan seluruh keluarganya kerana antara pembantu beliau terdiri daripada anak-anak beliau sendiri. Misi kami seterusnya ialah lawatan ke kawasan pertanian Majlis Perundingan Kampung yang terletak di Jalan Junjungan Kampung Lumapas B. Okay, baiklah. Lepas ini kita akan beralih ke segmen seterusnya iaitu segmen yang lagi mencabar. Jadi jom. Sebuah pondok yang terletak berseberangan stesen minyak Shell di jalan utama Kampung Lumapas B ini menjual pelbagai barang keperluan dapur seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, dan gerai ini adalah gerai pertanian Majlis Perundingan Kampung-Kampung Lumapas. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang dijual adalah hasil tanaman yang diusahakan oleh ahli Majlis Perundingan Kampung Lumapas B yang letaknya di belakang gerai tersebut. Kawasan ladang MPK Kampung Lumapas B ini menggunakan bekalan air dari Wasai Bedalas dan Wasai Sultan Alim.
Kini, wasai tersebut digunakan sebagai ampangan untuk menyalurkan sumber air di kawasan ladang MPK dan beberapa bahagian syarikat-syarikat di kawasan Pawas. Dalam kesempatan kami berada di kampung ini, kami meneruskan tinjauan kami melihat tanam-tanaman yang diusahakan di kebun ladang MPK yang seluas 48 hektar. Antara jenis tanaman yang kami jumpai ialah pokok pisang dan labu. Di kesempatan ini, saya juga diberikan peluang untuk merasakan bagaimana melakukan sebagai pekerjaan petani iaitu dengan menggunakan mesin jentolak untuk meratakan batas tanah sebelum menanam benih sayur atau buah. Walaupun menggunakan mesin, tetapi pekerjaan ini bukanlah senang kerana mesin ini hendaklah dilakukan sebanyak 2 ke 3 kali pusingan bagi satu batas tanah. Ini antara teknik dan praktikal yang harus diperhatikan dengan teliti agar kualiti sayur atau buah yang tumbuh itu dalam keadaan yang baik. Hanya 2 batas saya sudah mandi peluh, belum lagi semua batas-batas sayur ini. Tidak dapat saya bayangkan mereka yang mengusahakan kebun ini yang terpaksa berpanas dan berhujan demi untuk mencari sesuap nasi. Dan apa yang paling menakjubkan adalah tenaga-tenaga warga emas ini yang sudah lanjut usia namun masih lagi bergelut dengan tanah dan lumpur. Dan ini seperti satu cabaran kepada kami semua tentang kecekalan warga emas ini yang tidak pernah putus asa. Dari pendekatan ini juga diharapkan dapat membukakan minda anak-anak muda dan belia kita ni untuk menceburi bidang pertanian untuk menjadi pelapis petani-petani yang sudah berumur. Seterusnya, kami mengunjungi kandang ternakan kerbau yang diusahakan oleh Pak Cik Zaini bin Muhammad Daud. Penternakan kerbau ini pada umumnya banyak dijalankan di beberapa buah negara di seluruh dunia. Bilangan pembekal kerbau juga dilihat semakin meningkat kerana keperluan pembeli kerbau semakin meningkat. Bagi Uncle Zaini yang aktif menternak kerbau sejak tahun 2013, merupakan minat yang sangat mendalam bagi beliau. Jikalau sebelum Hari Raya Haji, jumlah kerbau akan mencecah sebanyak lebih kurang 50 ekor kerbau yang diternak di kawasan tanah kediaman beliau seluas 15 hektar. Jenis kerbau yang ada ketika kami berkunjung ke kawasan rumah beliau ini ialah jenis kerbau kampung dan import dari luar iaitu dari negeri Sabah dan Sarawak. Pengalaman yang berharga kerana dapat melihat kerbau-kerbau dengan lebih dekat. Apatah lagi kami pada ketika itu berpeluang untuk memberi makan kerbau-kerbau ini. Kami juga dibawa melihat dengan lebih dekat kerbau-kerbau Pak Cik Zaini yang berada di kawasan lapang di belakang rumah beliau. Makanan mereka hanyalah rumput-rumput yang tumbuh di kawasan rumah beliau. Berada sangat dekat dengan kerbau ini merupakan satu pengalaman yang berharga kerana binatang ini mempunyai badan yang besar dan tanduk yang tajam. Menurut Uncle Zaini, seekor kerbau ini harga pasarannya mencecah sehingga RM3,000 Brunei mengikut berat badan binatang tersebut. Ketika berada di kawasan ladang ternakan kerbau beliau, kami memerhatikan Uncle Zaini menarik seekor kerbau yang sangat besar berjalan menuju ke arah kami. Kami cuba memberanikan diri untuk mendekati kerbau tersebut dan mengambil gambar kenangan bersama. Dan kami sempat memberi nama kerbau tersebut sebagai Undertaker. Dan Undertaker ini sudah pun ditempah untuk binatang korban Aidil Adha pada tahun 1443 Hijrah. Kami juga dapat melihat kerbau yang lain berkubang di dalam air paya. Fakta yang menarik, kakinya yang lebar membolehkannya bergerak dan tidak tenggelam terlalu dalam di kawasan berlumpur. Badannya yang gelap serta kurang berpeluh menyebabkan kerbau sukar untuk menyejukkan dirinya dengan cepat apabila suhu persekitaran tinggi. Oleh itu, tabiat berkubang ini membantu haiwan ini untuk menyejukkan dirinya ketika cuaca sangat panas dan membantu untuk mengekalkan suhu badannya. Okay, kami akan bersama Tuan Haji Mustafa bin Haji Mamet di mana beliau akan membawa kami lah mendaki Bukit Menangis ini. Jadinya jom. Mendaki merupakan satu pengalaman yang baru bagi diri saya
dan mendaki Bukit Menangis yang terletak di Jalan Kecil Pawas, Kampung Lumah Pasbi adalah satu peluang bagi saya untuk menguji ketahanan fizikal dan mental. Bukit Menangis ini terletak di Taman Riadah Bukit Menangis, Jalan Kecil Pawas, Kampung Lumah Pasbi. Taman ini telah diresmikan pada 13 Mac 2022. Seperti yang kita lihat, di Taman Riadah Bukit Menangis ini telah dibina pondok pendaftaran bagi setiap pengunjung atau pendaki yang ingin menjelajah bukit-bukit yang ada di kawasan taman ini. Dan setiap pengunjung perlu mencatat nama bagi keselamatan mereka ketika berada di dalam hutan jika mereka tidak menggunakan khidmat jurupandu. Selain itu juga, taman ini juga dihias cantik dengan dibuat beberapa bangku dan meja untuk keselesaan pengunjung. Sebelum kami memulakan pendakian, kami sempat mencuba buaian yang ada di sini. Pendakian kami bermula dari kawasan belakang Bukit Menangis bersama dengan ahli-ahli Majlis Perlindungan Kampung, Kampung Lemapas. Semasa dalam perjalanan menuju Bukit Menangis ini, kami terjumpa daun yang digelar oleh penduduk kampung dikenali sebagai daun bayam pulau. Ianya adalah sejenis sayuran kampung. Okey, di Bukit Menangis ni terdapat banyak jual herba-herba. Salah satu contohnya adalah apa ni tuan? Bayam pulau. Bayam pulau. Ini digunakan untuk apa ni tuan? Bayam pulau ni biasanya akan gunakan sapak untuk rabung, umbut, apa lagi tu? Yang adalah timun apa kan? Sadap benar ni. Maksud pandai. Manis ni. Macam bagu je, spesies bagu. Tapi ini bayam pulau namanya. Ia hijau. Cuknya lah diambil. Cuknya diambil. Jadinya siapa kan kemarin tu kan melihat sendiri cuma usulnya, baik tak kemari. Betul nah? Bayam pulau nyaman. Nyaman, nyaman. Nyaman pun. Untuk menuju ke Bukit Menangis, kami terpaksa melalui kebun-kebun orang kampung yang ada di kawasan Keruhai ini, dan yang menarik sekali, pemilik kebun-kebun ini menyediakan beberapa kemudahan untuk pengunjung merentas ke kawasan-kawasan tempat legenda ini. Di mana di kawasan ini ada diberikan tanda tapak si Keruhai, dan kami sempat singgah di kawasan tapak si Keruhai yang terletak di atas batu yang ada di aliran anak sungai. Adalah merupakan kisah legenda rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Mengikut pertuturan orang-orang tua, Si Keruhai merupakan nama seorang pahlawan yang gagah perkasa di zaman nakhoda ragam. Lalu Si Keruhai pun dengan kekuatannya cuba mengimbangi kapal supaya tidak tenggelam. Tetapi dengan takdir ilahi akibat anak derhaka kepada ibunya, tiada siapa yang dapat menghalangnya. Lalu Si Keruhai pun melompat dengan kuatnya dan dikatakan jatuh terduduk di sebatang sungai yang berbatuan. Sehingga sekarang dinamakan Sungai Keruhai oleh penduduk setempat dan meninggalkan kesan norekan di atas batu itu. Lebih kurang 20 meter dari tapak Keruhai, sebuah batu yang diceritakan mempunyai cerita legenda juga, iaitu Batu Bakaban. Batu Bakaban atau disebut juga Batu Kaban, menurut pertuturan orang tua-tua, dari generasi ke generasi ada dua cerita. Pertama merupakan beg atau disebut kaban yang dibawa oleh Si Keruhai ketika melompat dari kapal nakhoda manis telah terlontar kira-kira 100 meter dari tempat jatuh di hulu sungai dan bertukar menjadi batu. Dan tempat tersebut sehingga sekarang dikatakan Batu Kaban atau Batu Bakaban. Cerita kedua, beg wang dibawa oleh kekasih yang merantau meninggalkan kekasihnya di sebuah bukit kecil yang dikenali sekarang Bukit Menangis. Batu Bakaban ini terletak di hulu sungai Keruhai dan lokasinya hanyalah dimbaroh atau danau yang dahulunya sangat dalam. Laluan ke kawasan Bukit Menangis tidaklah sukar kerana permukaan tanah yang rata dan tidak berliku-liku. Untuk sampai ke Bukit Menangis ini memakan masa 15 minit perjalanan jika tidak berhenti rehat. Mungkin sesiapa yang belum pernah datang kemari akan berfikir mengenai Bukit Menangis ini. Mungkin laluannya sukar ataupun terlalu banyak halangan dan ekstrim, tetapi yang nyatanya adalah seperti dalam video pengabaran kami ini dan mengapa bukit ini dipanggil Bukit Menangis. Menurut yang diceritakan oleh penduduk-penduduk kampung dari mulut ke mulut adalah sepasang kekasih yang sedang berkasih-kasihan.
Pendek cerita, sang lelaki pergi meninggalkan kekasihnya untuk mencari nafkah di tempat lain dengan harapan yang tinggi. Setelah sekian lama, bahkan bertahun lamanya, sang lelaki yang ditunggu kekasihnya tidak juga kembali. Maka bersedihlah sang kekasih yang ditinggalkannya dan sering menangis di bukit ini, hingga menjadikan nama tempat ini Bukit Menangis. Bukannya kerana tinggi atau kesukaran mendaki bukit ini, dan yang menarik sekali, di atas puncak Bukit Menangis ini ada dibina bangku untuk berehat. Ketinggian Bukit Menangis ini kira-kira 3 meter dari paras tanah. Di sebelah Bukit Menangis ini ialah Bukit Lakau. Melihat dari bawah pun sudah kita dapat meneka akan keadaan bukit ini yang tinggi dan curam. Kawasan ini juga sebetulnya mempunyai ceritanya tersendiri, seperti yang didengar melalui cerita dari orang tua-tua, orang dulu, bahawa Bukit Lakau atau Puncak Lakau adalah merupakan tempat satu kawasan kaum atau bangsa yang mendiami kawasan ini untuk tempat mereka menyimpan harta mereka di dalam tempayan atau tajau. Memandangkan masa kami terhad dan cuaca yang panas, kami mengakhiri pendakian kami setakat di Bukit Menangis sahaja. InsyaAllah, jika ada peluang lagi, kami ingin mencuba mendaki Bukit Impas yang ada di dalam Taman Riadah Bukit Menangis ini lagi. Boleh jual sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai dah. Alhamdulillah, kita ni sudah selesai mendaki Bukit Menangis Sania. So siapa-siapa yang akan kemari, baiklah mencuba kemari lah. Pasal sejarah-sejarah yang terdapat di sini ni banyaklah hanya orang. So siapa-siapa yang akan kemari mesti ada nombor tertera di pondok pendaftaran dorang sana tu. Jadinya kita ni jumpa lagi di episod yang akan datang dalam Rentas Kampung sambil merisik kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.